إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Yang mana pada pertemuan pagi ini insya-Allah kita akan menyambung kisah ataupun cerita berkaitan dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Yang mana pada pertemuan sebelum ini kita dah cerita tentang permulaan bagaimana terbinanya kerajaan hebat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tuan-tuan, kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam termasuk daripada 4 bentuk kerajaan yang hebat yang pernah disebutkan dalam sejarah. 2 daripadanya tidak beriman dan 2 yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada 2 orang raja beriman. 4 raja, 2 beriman dan 2 tidak beriman. 2 yang tidak beriman itu pertamanya Raja Namrud. Itu kita cerita dalam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Raja Namrud satu orang raja yang hebat, seorang raja yang mempunyai kerajaan dan juga tampuk pimpinan dia cukup hebat dan besar. Bahkan dalam sebagai riwayat mengatakan dia memimpin kerajaannya selama hampir lebih kurang 400 tahun. Itu tuan-tuan. Kemudian yang keduanya antara kerajaan yang hebat juga, raja yang hebat, iaitu seorang raja yang bernama Bukhtunassar. Itu raja yang kita dah cerita dah ketika mana kisah selepas daripada zaman Nabi Musa alaihi salam, iaitu di antara zaman internal selepas kewafatan Nabi Musa sebelum kelahiran Nabi Daud ataupun Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada beberapa orang nabi, Nabi Uzair, Nabi Yusha dan beberapa orang nabi, dan satu orang raja Bukhtunassar dia berada di tengah-tengah tu, yang dia memiliki kerajaan yang hebat, tentera yang hebat, beranak dan memusnahkan Baitul Maqdis. Itu yang pernah berlaku. Kemudian 2 orang raja yang hebat yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka satu kerajaan yang hebat, iaitulah yang pertama Nabi Sulaiman alaihi salam yang kita nak sambung cerita dia pada pagi ini, dan yang kedua iaitu Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan cerita dia di dalam
surah Kahfi yang tuan-tuan baca setiap hari pada pagi Jumaat. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Pada pertemuan yang lalu, saya ceritakan kepada tuan-tuan pengakhiran cerita kita bagaimana Nabi Allah Sulaiman membawa kerajaan dia, membawa tentera-tentera dia yang mana daripada kalangan jin, daripada kalangan manusia dan juga daripada kalangan binatang-binatang. Yang mana ketika mana lalu satu kawasan, satu wadi namli, satu kawasan yang dipenuhi dengan sarang-sarang semut, pada masa itu Nabi Sulaiman mendengar seorang ratu semut memberi arahan kepada semua anak buah dia supaya menyelamatkan diri daripada diinjak, daripada dipijak oleh tentera-tentera Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tersenyum, Nabi Sulaiman mendengar perkataan yang disebut oleh ratu semut. Tuan-tuan, ini menyatakan bahawa ratu semut ini seorang raja, seorang pemaisuri yang tidak mementingkan diri dia sendiri. Dia seorang raja, dia seorang pemimpin, dia seorang pemerintah kepada semua makhluk-makhluk ataupun semua binatang-binatang semut yang berada di bawah tampuk pemerintahan dia, tetapi dia tidak pernah mementingkan diri dia sendiri. Boleh saja dia tak bagi arahan kepada semut-semut yang lain. Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum, dia sebut. Dia kata, wahai semua jenis bangsa-bangsa semut, masuklah kamu dalam rumah kamu. Kalau dia pentingkan diri dia sendiri, kalau dia nak selamatkan diri dia sendiri, tak perlu dia bagi arahan. Biar semua anak-anak buah dia daripada semut-semut yang peringkat-peringkat bawah ni mati dipijak oleh tentera-tentera Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Baik, tuan-tuan, pada pagi ini kita nak ceritakan kepada tuan-tuan bagaimana Nabi Allah Sulaiman yang memiliki satu kerajaan yang besar bertembung dengan satu lagi kerajaan yang Nabi Sulaiman alaihi salam sendiri tidak mengetahui bahawa kerajaan itu juga kerajaan yang hebat. Yang mana kisah yang kita nak bawa pada pagi ini iaitu kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam bertemu dengan Ratu Balqis yang mai daripada kerajaan Sabah, ataupun dalam buku-buku versi orang putih, dalam filem-filem yang orang putih buat hari ini yang tuan-tuan pun boleh saksi tengok, iaitu cerita dia apa? King Solomon and Queen of Sheba. Raja Sulaiman bertemu dengan puteri ataupun pemaisuri daripada Ratu Balqis yang mai daripada Yaman. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana ketika Nabi Sulaiman mulakan untuk menghimpunkan semua tentera-tentera dia, tiba-tiba Nabi Sulaiman tengok tuan-tuan dalam banyak kalangan tentera dia, daripada kalangan jin, binatang dan manusia, Nabi Sulaiman boleh tahu ada binatang yang tak ada. Faqala ma liya lam ara la arada hudhud. Dia kata, mana pi burung hudhud ni aku tak nampak, dia kata. Ni tengah buat pembarisan, tengah duk berkawak ni, tiba-tiba tak nampak burung hudhud. Kata Nabi Sulaiman, am kana minal ghaibin, dia ni boleh buat tak mai pula no? Boleh pula dia tak hadir, dia tak mai ketika mana kita buat pembarisan ni. La u'adzibannahu 'azaban syadida. Kalau dia tak mai, aku akan beri kepada dia hukuman yang berat. La azbahannahu, ataupun aku akan sembelih dia. Au la ya'tiyani bisultanin mubin, kata Nabi Sulaiman, ataupun datangkan kepada aku surat sebab. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman pun buat dah pada masa tu sistem surat sebab. Bukan zaman kita lah ni dah. Dulu lagi dah kena buat mai dah. Kalau tak hadir, kena tunjuk sebab. Tuan-tuan, kita nak kena biasa macam tu. Anak kita tak pergi sekolah, kita mak ayah prihatin, hantar surat ke cikgu, hantar mesej, hantar WhatsApp bagi tahu. Jangan buat tak tahu. Tak mai bagi tahu. Habaq siapa tak mai, ada kenuri, masalah kesihatan, ada kerja, tak sempat hadir, kena bagi tahu. Nabi Sulaiman alaihi salam, kerajaan dia walaupun menguruskan daripada kalangan jin, daripada kalangan binatang, sebab yang kena bagi tahu. Jangan buat pasal. Sebab kena habaq, kena bagi tahu, kena tunjukkan, kena nyatakan sebab. Sebab apa hang tak boleh hadir.
Disebut Nabi Sulaiman kata apa? Au la ya'tiyani bisultanin mubin, ataupun kamu datangkan kepada aku surat sebab. Kenapa kamu tak boleh hadir? Tuan-tuan, apa yang berlaku pada masa itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebut burung hudhud ketika tu dia melewati lalu di satu kerajaan yang pada masa itu tidak ada dalam pengetahuan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tuan-tuan, sebab itu kita selalu ulang sebut, semua Nabi-Nabi tidak mengetahui perkara gaib melainkan apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kena beriman. Tuan-tuan, orang bertengkar ni tentang isu ni. Ada yang kata Nabi-Nabi itu tahu perkara gaib. Tak. Nabi-Nabi juga sama seperti kita. Nabi-Nabi juga tidak mengetahui melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahu. Sama macam kita cerita tentang Nabi Allah, tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dia dihumban masuk ke dalam perigi, kemudian tidak tahu keadaan dia. Ayah dia Nabi Yaqub tak tahu sama ada dia hidup ataupun mati, cuma dia sangka-sangka anak dia masih hidup, dan dia juga tak tahu anak dia dah menjadi seorang raja, tak tahu. Begitu juga cerita tentang nabi-nabi yang lain, begitu juga cerita tentang nabi kita. Semua ini menunjukkan bahawa nabi-nabi itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara yang Nabi tak tahu, dan perkara yang Nabi tak tahu Nabi tidak akan tahu, melainkan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara yang gaib. Burung hudhud dia pergi satu kawasan, satu tempat, satu kerajaan yang hebat. Baik, sebelum kita nak masuk cerita, kita nak sebut sikit tentang apa dia yang ada di dalam kerajaan Sabah. Baik, tuan-tuan, kalau dalam peta hari ini, kerajaan Sabah hari ini dia terletak di negara Yaman, di satu tempat yang nama dia Ma'arib. Alhamdulillah, ketika saya berada di sana, kami sempat sampai. Walaupun taklah pergi ke tempat dia, tempat penyembahan matahari dia tu masih lagi ada kesan peninggalan tu, taklah sampai di situ. Tapi di sekitar kawasan tu kami sempat sampai. Sebab di kawasan Ma'arib ni, tuan-tuan, kawasan yang memang menjadi tempat utama sumber tenaga elektrik bagi negara Yaman. Masa kami mula sampai, Yaman ni memang dia ada masalah elektrik. Masa kami mula sampai, sehari 3 jam sekurang-kurangnya tak ada elektrik. Daripada 24 jam, 21 jam aja ada elektrik, lagi 3 jam tak ada elektrik. Biasalah 3 jam tu taklah rasa kalut sangat. Di hujung-hujung, apabila diserang oleh Syiah Houthi masuk ke dalam Yaman, kemudian melakukan beberapa masalah di Yaman, di hujung-hujung pada masa tu dia bertukar. 3 jam ada elektrik, 21 jam tak ada elektrik. Tuan bayangkan tak ada elektrik lagu mana. Freezer ni buka hak paling kuat sekali. Kira kalau ada elektrik tu, benda hak ada tu beku. Ayam kalau buh masuk dalam tu, sobang dengan batu, pegang tu ketuk, sobang dengan ketuk batu, sobang dengan ketuk kaca ayam tu. Nak kena biak beku, nak kena biak pula cair pula dulu baru nak boleh masak. Kalau nak masak esok pagi, kena bawa keluar malam tu siap-siap buh dalam besin, baru boleh pakai esok pagi. Sebab memang peti air nak kena bagi freeze betul, nak kena bagi keras betul. Sebab tempoh yang tak ada elektrik tu lama. Sehingga kan pada masa tu yang diguna pakai tenaga utama dia apa? Daripada generator. Beli minyak, bubuh generator. Pakai generator lah. Kami pada masa tu sebahagian banyak yang pandai sikit ni order solar. Walkman solar daripada Malaysia pun ada, beli dia punya converter dia tu guna. Setakat kami nak buat pengajian dalam bilik kami, dalam kawasan kami gunakan. Jadi waktu malam pun boleh ada lampu. Walaupun taklah terlampau terang, taklah terlampau banyak, tetapi boleh diguna pakai pada masa itu. Baik, tuan-tuan, Ratu Sabah ataupun Kerajaan Sabah ataupun nama disebut oleh ulama dalam sebagai riwayat mengatakan nama ni tidak disebut dalam Quran. Tuan-tuan, uniknya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mentionkan nama siapa pun, nama perempuan, kecuali satu nama, iaitu nama Maryam. Itu pun nak menunjukkan Isa alaihi salam bintu Maryam. Selepas daripada ni kita akan masuk pula cerita Nabi Isa, yang tu kita akan sentuh, kita akan ulas lebih panjang.
Cuma dalam Quran tidak ada nama yang disebutkan nama perempuan, melainkan hanya nama Maryam sahaja. Ini fakta. Melainkan hanya nama Maryam. Nama isteri Nabi kita ke, nama isteri Nabi Ibrahim ke, Siti Sarah ke, Siti Hajar ke, isteri Nabi Nuh ke, isteri siapa pun, tidak pernah Allah sebutkan nama. Begitu juga nama-nama seperti mana nama yang disebut ataupun kisah yang kita cerita ini. Nama Bilqis ataupun Balqis, sebagai riwayat menyebut Bilqis dengan baris kasrah. Sebahagian kita, kalau kita hari ini letak nama anak kita, cucu kita Balqis, tak apalah, Bilqis ataupun Balqis, tak ada masalah apa. Sebagai riwayat mengatakan Bilqis. Bilqis disebutkan nama Bilqis. Dia ni merupakan anak kepada seorang raja. Tuan-tuan, yang mana pada masa tu kerajaan Sabah ini kerajaan yang dah pun memiliki empangan, menggunakan tenaga, menggunakan daripada empangan. Sedangkan kerajaan Sabah ini adalah kerajaan beribu tahun sebelum Masehi. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Mereka ni mempunyai kerajaan yang hebat. Satu hari, satu orang raja, dia ni ada keturunan, cuma dia ni tak ada anak lelaki, dia ada anak perempuan. Kerajaan Sabah pada masa tu dia diingin-inginkan oleh seorang lelaki yang zalim, yang mana akhirnya lelaki ni berjaya berkahwin dengan anak kepada raja yang sebelum ni, dan pada masa tu lelaki yang zalim jadi raja ni dialah yang memegang tampuk pemerintahan kerajaan Sabah pada masa tu. Puteri kepada raja ni ataupun Ratu Balqis ini, dia menjadi puteri kepada raja tersebut, dia menjadi permaisuri kepada raja tersebut. Ketika mana malam perkahwinan itu, dia beri hidangan, beri minum kepada suami dia, kepada raja yang zalim ini dengan arak yang begitu banyak. Minum sampai mabuk. Ketika mana dah mabuk dalam keadaan tidak sedarkan diri, maka perempuan tadi ini bunuh suami dia untuk mendapatkan semula pemerintahan, tampuk pemerintahan yang dirampas dalam keadaan zalim oleh raja tadi. Tuan-tuan, maka bermulalah di situ perempuan pertama, antara perempuan yang pertama menjadi raja, yang itulah Ratu Bilqis ataupun yang kita sebut Queen of Sheba tadi. Dia di antara. Dan tuan-tuan, cemerlangnya, hebatnya kerajaan dia ni, dia memiliki segala-galanya. Rakyat dia yang patuh, teknologi yang hebat, memiliki kuasa yang kuat. Ini yang ada pada Ratu Balqis. Cuma satu aja masalah. Ada segala-galanya, cuma mereka ni beriman kepada, menyembah kepada matahari pada masa itu. Itu je yang tak ada, yang tu je. Yang lain semua perfect. Kalau contoh hari ni di mana tuan-tuan? Di Jepun. Tuan-tuan, Jepun kalau compare dengan kita, mereka lebih perfect. Jepun kalau compare dengan kita, mereka sempurna daripada segala-galanya. Daripada sudut rakyat mereka yang begitu attitude, begitu disiplin, kalau duduk dalam train ni tak ada nak bising-bising, tak ada nak ingat-ingat, duduk senang, pakat-pakat baca buku, bukan duduk pegang telefon lagu kita. Pegang baca buku, bersih keadaan dia, cukup semua. Satu je, mereka tak ada apa dia? Islam tu mereka kurang, bukan kata tak ada, tapi benda tu bukan benda yang utama. Tuan-tuan, bila Nabi Sulaiman alaihi salam dapat mengetahui apabila burung hudhud mai kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, beritahu sebab dia, wahai Sulaiman, aku datang daripada satu kerajaan yang mana kerajaan ini memiliki segala-galanya, yang mana kamu tidak tahu, yang mana dia ini dipimpin oleh seorang perempuan, dan pada dia itu dia menyembah kepada matahari. Tuan-tuan, memang kerajaan Sabah ataupun rakyat Sabah pada masa itu dia menyembah kepada matahari, menjadikan matahari sebagai sembahan, sebagai Tuhan yang dia anggap sebagai pemerintah, yang dia anggap sebagai Tuhan pada masa itu. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Ni dalam Quran Allah Taala sebut, aku dapatinya raja tersebut dan juga kaumnya itu yasjuduna lisyams. Mereka ini sujud sembah kepada matahari, min dunillah, dan mereka tidak sembah kepada Allah. Wa zayyana lahumus syaitan. Allah Subhanahu wa taala sebut mereka dikaburi, diindahkan oleh syaitan. Syaitan bagi nampak kata yang tu yang baik. Baik, kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sambung.
Bila Nabi Sulaiman tahu, tuan-tuan, Nabi Sulaiman marah. Bukan marah itu soal kerajaan yang ada pada Ratu Sabah, tapi marah kerana memiliki kuasa yang kuat tetapi tidak beriman kepada Allah. Ini satu kerja yang mesti dilakukan, mengislahkan penduduk yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Sulaiman mempunyai kerajaan yang besar, mempunyai skop pimpinan, dia punya kerajaan yang kuat, tiba-tiba masih ada yang tidak beriman, yang kuat juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Nabi Sulaiman alaihi salam pun ketika dia dapat tahu berita tu tuan-tuan, Nabi Sulaiman dia tak cepat-cepat menerima. Apa dia kata? Sananzuru asadaqta am kana minal kadhibin. Mari kita cek tengok kod hang kata ni betul ataupun tak. Tuan-tuan, ini sikap seorang pemimpin. Ini sikap seorang raja yang adil. Bukan dia terima satu berita dia terus terima bulat-bulat dah. Dia kata kita akan cek tengok. Sananzuru, kita akan cek tengok, kita akan tengok hang kata ni betul tak betul. Hang buat mai sebab hang ni sebab yang munasabah ke tak munasabah, sebab hang bagi tahu ni betul tak betul, kita akan cek tengok. Kalau betul, tak apa, kita terima sebagai alasan hang tak hadir. Tapi sekiranya salah, kita akan hukum. Baik. Kemudian bila cek-cek tuan-tuan, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bila semak cek memang betul. Ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita, seorang perempuan dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman pun kirim kepada burung hudhud ini. Izhab bi kitabi haza fa'alqih ilaihi summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Nabi Sulaiman alaihi salam pun tuliskan satu surat tuan-tuan. Tuliskan satu surat. Dalam surat tu dinyatakan beberapa perkara dan Nabi Sulaiman kata apa? Surat ini kamu bawakan terus kepada tangan Ratu Bilqis, direct kepada dia. Baik. Tuan-tuan, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Tuan-tuan, bayangkan Ratu Bilqis macam kita sebut tadi mempunyai pengawal tentera kerajaan yang hebat. Kalau mengikutkan logik, kalau surat disampaikan oleh seorang tentera biasa, seorang pengirim biasa daripada kalangan manusia, mesti surat tu tak boleh sampai kepada dia. Sebab nak kena kedah, nak kena tempuh beberapa pengawal, beberapa guard baru nak boleh sampai kat dia. Tiba-tiba surat yang ada pada tangan Ratu Bilqis, pada tangan Raja Bilqis ini, Ratu Bilqis ini, dia sampai kepada tangan dia sendiri, duduk dalam bilik dia. Maksudnya mesti satu kiriman yang sampai kepada dia ni, kiriman yang dikirim oleh satu kiriman yang luar biasa. Dia sendiri pun kagum sehingga dalam Quran Ratu Bilqis dia sebut dalam Quran sehingga dia pun kata, qalat ya ayyuhal mala'u. Dia kata wahai semua menteri-menteriku, dia kata ulqiya ilayya, telah didatangkan kepada aku kitabun karim, satu surat yang mulia. Maksudnya dia sendiri pun kagum macam mana surat tu boleh sampai kepada dia. Sebab sampai kepada dia ni dalam satu proses yang sepatutnya tidak boleh sampai. Sepatutnya nak kena hadap dulu kepada siap usaha, nak kena sampai dulu dekat guard nak tahan tengok hang ni siapa. Macam itulah nak bagi faham. Tiba-tiba surat sampai direct kepada dia. Bila buka tuan-tuan, dalam surat tu dia tulis apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kan, ini ayat selalu kita baca. Kalau tuan-tuan buka lah dalam sebahagian video, kan, sajalah saya sebut. Tuan buka dalam sebahagian video, sebagai riwayat ataupun sebahagian orang mengatakan ayat ini kalau dibacakan kepada binatang, binatang tu akan senyap. Dia tak boleh buat apa, patuh kepada ayat tu. Baik. Daripada sudut kajian ulama pula tuan-tuan tengok. Dalam ayat ni, dalam surat tu dimulakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini daripada Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ulama sebut, kenapa tak diletakkan bismillah sebagai permulaan? Kenapa tak diletakkan bismillah sebagai mulaan? Sebagai pemula kan? Tulislah dulu innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Ataupun letak bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian baru pula innahu min Sulaiman. Surat ini sesungguhnya ini adalah daripada Sulaiman. Ulama kata sekiranya Ratu Balqis itu nak menghina surat itu, bila dia baca nama, dia akan hina nama Sulaiman dulu, bukan nama Allah. Itu logiknya. Maksudnya Nabi Sulaiman bijak. Letakkan surat, bila dalam surat tu cek tengok, ni nama Sulaiman. Siapa dia Sulaiman ni? Buat kemah apa ni hantar surat mai kat aku ni? Ni contoh nak hina. Siapa dia ni yang mai hantar surat dekat aku, duk tak duk mai kirim dekat aku, tak ikut prosedur apa, mai tiba-tiba mai kirim dekat aku. Sulaiman mana ni? Kalau ikutnya nak marah. Tapi kalau ikutnya, kalau letakkan nama Allah dulu, nescaya yang akan dihina itu hina Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, Nabi Sulaiman letakkan nama Nabi, letakkan nama dia, kerana sekiranya kalau dihina nama tersebut, hina itu hina Nabi Sulaiman alaihi salam, bukan hina Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surat tu pendek aja. Nabi Sulaiman sebut dalam tu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sambung, Nabi Sulaiman sebut kepada Ratu Balqis, dia kata janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, datanglah kepadaku menyerah diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek aja. Dalam surat tu dia kata innahu min Sulaiman, ini daripada Sulaiman dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam surat tu dia kata, wahai Balqis, kamu jangan sombong. Wahai Ratu Balqis, wahai Ratu Sabak, kamu jangan sombong. Sesungguhnya kamu datanglah muslimin, menyerah diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Surat dia cakap tu ya. Surat tu bukan surat cinta apa abang sihat ke, macam mana kerajaan ni hebat ke. Bukan cinta tuan-tuan. Bukan cinta. Ini kerajaan, ini surat rasmi daripada kerajaan menyatakan hasrat direct. Menyatakan hasrat itu secara langsung. Nabi Sulaiman kata serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka Ratu Balqis pun dia tanya pendapat menteri-menteri dia, orang-orang kanan dan yang ada. Tuan-tuan, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut menteri-menteri dia ni bagi cadangan. Lah ni macam ni. Apa kata kita balas balik surat kepada Sulaiman, surat kepada Raja Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman ini dengan satu kiriman yang boleh apa kata kita kirimkan kepada dia ni kerajaan. Kita kirimkan tentera-tentera kita untuk lawan dengan Raja Sulaiman. Ratu Balqis ni tak kenal Nabi Sulaiman ni mempunyai tentera yang jenis macam mana. Cuma pada masa tu bagi pendapat mereka, mereka kuatlah pada masa tu. Ratu Balqis dan juga menteri-menteri dia ni menyangka mereka ni mempunyai kerajaan yang kuat. Sehingga mereka kata apa? Nahnu uli quwwatin wa ulul ba'si syadid. Dia kata kita mempunyai kerajaan yang kuat, kita ada tentera, kita hantar tentera kita perang dengan mereka. Perang dengan Nabi Sulaiman dan juga tentera-tentera dia. Kita ada kerajaan, kita ada tentera, kita ada teknologi, kita ada senjata-senjata, kita pergi serang. Tuan-tuan, tapi tengok, ini yang saya sebut pada pertemuan yang lalu. Ratu Balqis ini walaupun dipimpin oleh seorang wanita, tetapi mempunyai satu pandangan, mempunyai satu kita kata satu perkara yang pada pandangan kita ni berbeza daripada kerajaan-kerajaan yang sebelum ni. Apa yang disebut oleh Ratu Balqis ini? Dia kata apa? Dia kata qalat. Dia kata innal muluk, dia kata sesungguhnya raja-raja, kalau hangpa perhati tengok, dia kata sesungguhnya raja-raja idza daqalu qaryatan, apabila masuk dalam satu kampung, masuk dalam satu kerajaan, masuk dalam satu negeri, masuk dalam satu negara, afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Dia kata kebanyakan raja-raja, kerajaan-kerajaan ni bila masuk dalam satu negara, dalam satu negeri, dia akan merosakkan tempat tersebut. Tuan-tuan, memang begitu. Lazimnya memang macam tu. Bila berlaku peperangan, apa yang berlaku? Kemusnahan. Ada bangunan, ada rumah-rumah, rumah rakyat biasa, rumah orang kaya, ada istana, ada kubu, semuanya musnah sebabkan peperangan.
Dia kata selalunya dia kata iza daqalu qaryatan, bila masuk saja satu kampung, masuk saja satu tempat, masuk saja satu negeri, mesti afsaduha, mesti dimusnahkan, mesti ghanak, mesti masalah, mesti rosak. Wa ja'alu aziz. Kemudian dia sambung, dia kata wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Dan yang menariknya lagi dia sambung apa? Orang yang merdeka, orang yang mulia akan dihina apabila dia ditawan. Tuan-tuan, ini satu pandangan, satu nazar yang cukup besar. Dia orang yang berjiwa besar. Dia kata biasanya orang tu dia merdeka, orang tu dia mulia, orang tu dia ada kedudukan. Tiba-tiba bila dia ditawan, bila dia dimasukkan negara dia, dimusnahkan negara dia, asalnya dia mulia, dia akan menjadi orang yang hina, orang yang tidak ada kedudukan. Tuan-tuan, ini satu pandangan yang cukup hebat. Maksudnya dia tak mau perang. Itu cerita dia tak mau perang. Kalau boleh dia nak elak daripada berlakunya peperangan. Ini hebatnya Ratu Balqis. Sebab tu tuan-tuan, Ratu Balqis ni sampai kepada kita hari ni lah. Bahkan dalam riwayat Israiliyat pun memang diagung-agungkan sungguh. Sampai kita hari ni pun bila sebut Balqis ni memang terkenal. Memang terkenal dengan kebijaksanaan dia. Sehingga kan sampai ada buat lagu. Sampai ada buat lagu, ada buat nasyid. Kalau tuan-tuan perasan lah, ada satu nasyid memang cerita tentang Ratu Balqis ni. Cerita tentang Ratu Balqis ni. Baik. Kemudian tuan-tuan, dia pun buat keputusan. Dia kata wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Maka dia pun buat keputusan. Dia kata, apa kata kita kirim satu hadiah? Apa kata kita kirim satu hadiah yang kita akan berikan kepada kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam? Apa kata kita kirimkan satu hadiah yang kita akan bagi kepada kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam? Kita nak tunjuk kata kita hebat, maka kita tunjukkan berdasarkan hadiah supaya kerajaan Sulaiman kagum tengok, oh hadiah depa pun teratu, apatah lagi kerajaan depa. Kekayaan mereka pun begitu besar, boleh bagi hadiah tera-tera ni, apatah lagi kerajaan mereka. Baik tuan-tuan, apa yang dikirim sebagai riwayat mengatakan pada masa tu dibawakan satu bentuk emas yang besar, dia tu lebih kurang kita kata besar betul. Besar dia tu besar kira macam besar kepala lembu ataupun besar kepala gajah. Emas dia tu besar betul. Dibawa untuk nak dihadapkan kepada Nabi Sulaiman, nak menyatakan bahawa kami mempunyai kerajaan yang hebat, kekayaan yang banyak. Mempunyai kerajaan yang hebat, kekayaan yang banyak. Tuan-tuan, maka dibawakan hadiah tadi ini untuk nak dihadapkan, nak dibawa menghadap kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik, kemudian tuan-tuan, Nabi Sulaiman alaihi salam, bila Nabi Sulaiman tahu bahawa apa hadiah yang nak dibawa, Nabi Sulaiman alaihi salam pun perintahkan kepada semua tentera-tentera dan rakyat dia buat persediaan. Tuan-tuan, bila Nabi Sulaiman tahu sebenarnya burung hudhud tadi, Nabi Sulaiman perintahkan kamu hantar surat dan kamu tengok balik apa respon yang mereka nak buat. Maksudnya burung hudhud ni dia jadi spy. Dia jadi mata-mata, dia jadi SB, tolong tengok apa yang Ratu Balqis dan juga kerajaan dia nak buat untuk nak hadap dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Untuk nak hadap dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Apabila Nabi Sulaiman tahu bahawa Ratu Balqis sedang sediakan satu bentuk hadiah yang nak dibawa kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, maka Nabi Sulaiman pun perintahkan kepada semua tentera dia dan rakyat dia untuk buat persediaan untuk menerima sambutan kunjungan yang akan mai daripada delegasi yang dibawa oleh Ratu Balqis, Baik. Apa persediaan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam? Persediaan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam ini kita akan sebut pada pertemuan akan datang. Dia kena berhenti macam. Kita akan sebut pada pertemuan akan datang. Kerana apa tuan-tuan? Kita akan tengok Nabi Sulaiman alaihi salam nak lawan sangat kan? Nabi Sulaiman tunjuk sungguh-sungguh dekat Ratu Balqis siapa yang lebih hebat. Kamu sangka kamu hebat, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala beri kepada kamu tu benda yang terlampau sikit.
yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi Sulaiman itu lebih daripada segala-galanya, yang nanti kita akan sebut, yang kita akan cerita, kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam menyediakan hadiah, menyediakan sambutan yang kita kata memeranjatkan, yang mengejutkan, daripada pengirim yang bawa hadiah yang mai daripada Ratu Balqis. Dan insya-Allah pertemuan akan datang juga kita akan cerita. Apabila tahu saja macam tu, Ratu Balqis nanti ini akan main sendiri untuk bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan pada masa tu sekali lagi Nabi Sulaiman alaihi salam mengejutkan dengan beberapa kejutan kepada Ratu Balqis. Dan selepas daripada tu kita akan cerita, adakah cerita berkaitan dengan Nabi Sulaiman berkahwin dengan Ratu Balqis? Adakah cerita tentang Nabi Sulaiman alaihi salam ini dia menikah dengan Ratu Balqis? Itu semua kita akan sebut pada pertemuan akan datang. Dan di hujung cerita pada pertemuan akan datang, kita akan bawa juga cerita apa yang berlaku di hujung kewafatan hayat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tuan-tuan, kita sebut pada awal pertemuan kita cerita tentang kisah Nabi Sulaiman ini, bahawa Nabi Sulaiman ini dia berurusan dengan jin. Apa yang berlaku dalam kerajaan dia selepas daripada kematian, kewafatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, apa yang berlaku kepada jin-jin, kepada jin-jin yang pernah berurusan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, itu semua insya-Allah kita akan sebut dan kita akan cerita pada pertemuan akan datang. Dan pertemuan akan datang barulah kita akan masuk cerita tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ni dikurniakan anak yang cacat. Ini yang disebut dalam kitab kita ni, dalam hadis yang insya-Allah kita akan bawa, kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang. Jadi daripada kisah yang kita ceritakan pada pagi ini, boleh kita ambil pengajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan kepada sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tuan-tuan, kekayaan Allah Subhanahu wa taala beri kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tetapi kekayaan itu juga mesti didatangkan dengan bentuk nilai kesyukuran yang tinggi kepada Allah. Tuan-tuan kena ingat, semakin tinggi, semakin banyak, semakin hebat, semakin banyak yang Allah Subhanahu wa taala bagi dalam bentuk harta, maka semakin tinggilah nilai kesyukuran yang mesti ditunjukkan seorang hamba kepada tuannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita dapat saksikan bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ini seorang raja yang begitu tegas, seorang raja yang begitu tegas, yang begitu hebat. Dan kita juga dapat saksikan bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dah pun menyebutkan bahawa ada daripada kalangan raja-raja yang terdahulu yang mempunyai sikap keperimanusiaan. Masih lagi mempunyai sikap keperimanusiaan, ada sikap toleransi, ada sikap timbang rasa, ada sikap yang tidak mau memusnahkan, merosakkan, meranapkan kerajaan-kerajaan yang lain. Masih lagi ada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nak berunding dengan cara yang baik, ini juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah baki daripada kisah tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ini kita akan bawa pada pertemuan akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan apa kita sebut pada pagi ini mendapat keberkatan, dan mudah-mudahan apa kita sebut pada pagi ini dapat kita laksana dan kita amalkan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تزغ بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.